Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 15 Februari 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, penularan wabak pandemik COVID-19 ketika ini telah menyebabkan kempen derma darah di kawasan awam tidak sesuai dan tidak dibenarkan. Bagaimanapun, menurut Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap naib pengurusi Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM MIRI Datuk Lee Kim Shin, sokongan orang ramai terhadap kempen derma darah masih lagi diperlukan bagi memastikan bekalan darah di bahagian MIRI mencukupi bukan sahaja penduduk MIRI dan juga kawasan luar bandar. Penganjuran kempen derma darah seperti yang dianjurkan PBSM MIRI ini dalam keadaan tertutup dan mengikut prosedur operasi standard SOP sangat dialu-alukan. Oleh itu, orang ramai boleh melayari portal tabung darah Hospital MIRI seperti tertera. Beliau berkata demikian semasa merasmikan kempen derma darah sempena Valentine's Day di Pusat Latihan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cabang MIRI pada Ahad. Datuk Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin memberitahu sehingga kini Pusat Latihan PBSM MIRI telah berjaya menganjurkan 90 sesi menderma darah dengan jumlah 3,749 peserta berdaftar dan 3,262 penderma berjaya. Berita seterusnya, penlibatan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK penting dalam memastikan projek pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul berkata, peranan jawatan kuasa itu penting terutamanya untuk memantau projek di kawasan masing-masing. Ketika ditemui selepas lawatan kerja dan penyerahan peruntukan geran projek kecil luar bandar MRP di Kampung Kut, Kampung Semop dan Rumah Jingga Igon, Sungai Kelai pada Ahad, ujarnya beberapa projek transformasi luar bandar RTP di kawasannya turut mengalami kelewatan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam lawatan ringkas ini, saya bersama beberapa esko JKK berbincang tentang pentingnya memantau projek RTP ini supaya dapat dilaksanakan dengan segera kerana keadaan cuaca yang tidak menentu, dan juga saya juga memaklumkan pada mereka beberapa projek terpaksa ada kelambatan disebabkan keadaan PKP yang dikuatkuasakan. Sementara itu, Ketua Kampung Semop Kamri Harun merakamkan penghargaan kepada Abdullah di atas usaha beliau dalam memastikan kesinambungan pembangunan berjalan lancar di kampung mereka demi kesejahteraan rakyat. Okey, mewakili penduduk Kampung Semop, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Wakil Rakyat kita YB Abdullah di atas kelulusan beberapa projek utama, terutamanya tapak bina baru Masjid Kampung Semop. Semoga dengan kelulusan ini pembinaannya nanti akan berjalan lancar dan dipermudahkan. Beralih ke laporan COVID-19, Sibu mencatatkan penambahan angka kematian dengan 3 kes baharu akibat jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 61 kes. Dalam kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Ahad, kes pertama melibatkan seorang perempuan warga tempatan Sarawak yang berumur 52 tahun dikesan positif pada 28 Januari 2021. Manakala kes kedua dan ketiga merupakan dari kluster Pasai melibatkan seorang perempuan warga tempatan Sarawak berumur 73 tahun dikesan positif pada 29 Januari 2021 dan seorang lelaki warga tempatan Sarawak berumur 63 tahun dikesan positif pada 13 Januari 2021. Menurut JPBN Sarawak, ketiga kes ini dimasukkan ke Hospital Sibu atas masalah kesukaran bernafas dan disahkan meninggal dunia pada 13 Februari 2021. Selain itu, sebanyak 161 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak. Subis 60 kes, Sibu 45 kes, Bintulu 16 kes, Kapit 15 kes, Samarahan 12 kes, Miri 5 kes, Julau 2 kes dan Kuching, Sri Aman, Saratok, Pakan, Beluru dan Kenawit masing-masing 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 6,586 kes. Dalam pada itu, JPBN Sarawak juga memaklumkan bahawa di dalam kluster Pasai telah wujud satu sub-kluster iaitu sub-kluster Tangap melibatkan sebuah kem penempatan pekerja pembinaan di daerah Subis di bahagian Miri.
Indeks kes pada subkluster tempat kerja ini dikesan melalui saringan individu bergejala pada 31 Januari 2021 dan mempunyai sejarah perjalanan pulang dari daerah Song yang mempunyai kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang berkaitan dengan generasi ketiga kluster Pasai di daerah Song. Sementara itu, turut diisytiharkan daerah Baut telah kembali ke status kuning daripada status jingga, manakala daerah Semarahan pula telah bertukar status daripada status kuning kepada status jingga. Laporan di Semarahan. Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan menjalankan aktiviti pengesanan kes secara aktif SCD di Kampung Muara Tuang, Kota Semarahan pada Isnin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Semarahan memaklumkan operasi SCD itu dijalankan seperti butiran berikut. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Semarahan juga membuat kawalan penuh pergerakan di kawasan berkenaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.